Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum sufi itu makan dari makanan kurniaan Allah Ta'ala dan minum dari minuman kemesraan Allah. Mereka menyaksikan pintu pendekatan kepada Allah. Mereka tiada cukup dengan mendengar berita sahaja. Malah mereka berjihad, bersabar dan berlaya dari diri mereka dan dari manusia, sehingga berita itu terlihat di mata mereka dengan jelas. Tegasnya, apabila mereka sampai kepada Tuhan mereka, lalu mereka dididik ajar oleh Tuhan, serta dikenalkan mereka dengan ilmu dan hikmah, yakni kebijaksanaan. Ditunjukkan kuasa kerajaannya. Diberitahukannya bahawa di langit dan di bumi itu tiada yang berkuasa selain dia. Tiada yang memberi dan menahan pemberian melainkan dia. Tiada yang menggerakkan dan mendiamkan melainkan dia. Tiada yang mentakdirkan dan memutuskan melainkan dia. Tiada yang memuliakan dan menghinakan melainkan dia. Tiada yang memaksa dan mendorong dan menidakkan melainkan dia. Ditunjukkan semua yang ada dalam kuasanya. Lalu mereka pun menyaksikannya dengan mata hati mereka dan kebatinan mereka. Maka ketika itu tiada lagi apa yang ada di dunia dan kerajaannya boleh dipandang berharga atau setara dengan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan segala-gala itu kepada kami, sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan kepada mereka beserta dengan kemaafan dan keafiatan. Dan berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa orang-orang sufi yang sebenar, dia makan dan minum daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan daripada kemesraan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut golongan sufi, ya, semua kita ini bersufi, yang memberi maksud ingin membersihkan diri, yang memberi maksud ingin melakukan perjalanan mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan sufi dengan namanya, tapi sufi dengan makna dan hakikatnya. Kita nak menjadi insan sufi yang memang setiap hari sibuk membersihkan hati, sebagaimana ahli dunia sibuk membersihkan dunia. Kita nak bersihkan hati kita dan merawat hati kita. Kita tidak mahu menjadi manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu dalam setiap detik kehidupan kita dijauhkan diri kita daripada Allah. Kerana kita mengetahui secara yakin, siapa pun yang dijauhi daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Bukan sekadar di akhirat yang menjadi kemuncak keinginan manusia, bahkan di dunia pun. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa pun yang berpaling daripadaku, berpaling daripada ayat Allah, maka kehidupannya akan sempit, dan tidak bahagia. Walaupun kita dizahirkan dia bahagia, tapi kebahagiaan itu bukan apa yang dizahirkan.
Tapi apa yang ada dalam hati. Manusia tidak mampu menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Walaupun mereka berlakon pada waktu tertentu, namun akan sampai waktu dan masanya, lakonan tidak mampu menutup apa yang ada dalam hati. Tidak mampu lagi. Akan keluar segala-galanya daripada hati kita melalui pertuturan kita, perbuatan kita pada satu waktu nanti. Karena itu kita melihat orang-orang yang dahulu mengumpulkan kekayaan, pangkat, pengaruh, akhirnya merasakan ini tidak ada apa pun kelebihan. Tidak ada apa pun keistimewaan. Walaupun saya katakan mereka mampu mempertahankan lakonan mereka dalam tempoh yang panjang. Namun siapa pun akan zahir. Umpama kalau tuan-tuan tengok dalam dunia lakonan, yang berlakon jadi hero, akhirnya nampak lemah dia, tak kuat pun. Dia berlakon Superman misalnya, akhir lumpuh. Mati lumpuh. Allah zahirkan. Walaupun ditunjukkan dia kuat dalam filem, dia berlakon dia cerdik dalam filem, akhir ditipu dalam kehidupan sebenar. Dia berlakon dia paling cantik dalam filem, akhirnya paling buruk sekali. Last sekali berlakon jadi hantu. Dah diburukkan sebelum Allah dedahkan segalanya di akhirat kelak. Kerana bila Allah Ta'ala menyebut kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kan ya'lamu. Demikian kami akan hukum mereka di dunia dengan kelalaian mereka mengingati kami. Dan akhirat kelak hukumannya lebih besar. Jadi bila kita sebut sufi, inilah kita sufi. Ingin membersihkan diri, merawat hati, menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Ta'ala, ingin mematuhi setiap perintah Allah, sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Dan daripada situ kita akan nampak semua yang datang itu daripada Allah Ta'ala. Kullum min indillah. Katakan semua itu datang daripada Allah. Maka kita pun melihat makan minum kita datang dari Allah. Ya, ketika mana ada orang nampak makan minum, saya lah cari, saya lah beli, saya lah buat. Baik, lihat. Kita kena kenal diri kita daripada awal lagi. Tuan-tuan, sewaktu kita berada dalam perut ibu kita, siapa yang suapkan kita makanan? Siapa yang menjadikan kita hidup dalam perut? Terlindung. Siapa yang menjadikan kita bernafas dalam perut ibu kita? Wah, ini satu ruangan yang sempit. Dan kita pun duduk dalam tembuni yang dipenuhi air. Bagaimana kita boleh bernafas dalam air itu? Realiti hari ini kalau kita cuba bernafas tak boleh. Kita menahan nafas. Tapi kita pernah tahan nafas ataupun bernafas selama 9 bulan. Rekod dunia. Kalau hari ini orang bangga kan dapat tahan nafas 3 minit dalam air. 6 minit. Saya tengok rekod dunia ni 7 minit tahan nafas dalam air. Setengah bawa ini orang bajau laut yang boleh tahan nafas sampai tempoh yang lebih panjang. Mereka menahan nafas. Tapi pernahkah kita tahu kita pernah bernafas dalam air selama 9 bulan? Siapa yang menjadikan kita bernafas dalam tempoh itu? Dan dalam tempoh 9 bulan kita tidak pernah tidak makan menggunakan mulut. Kita berada dalam perut ibu kita, kita makan dengan mulut ke? Contoh kalau makan dengan mulut habis perut mak dia, digigit sekali. Tapi mulut tidak berfungsi. Melalui tali pusat, makanan itu dimasukkan terus ke dalam perut, ke dalam badan. Bukan tempohnya 1 hari, 2 hari, 9 bulan. Atau mungkin lebih pada tu. Baik, siapa yang beri kita makan? Yang kedua, bila kita tengok bila mana kita sakit, siapa beri kita makan? Contoh bila kita sakit, kita dapati perkara pertama berlaku pada orang sakit, dia hilang selera. Kalau sekiranya dia belum hilang selera, dia belum sakit. Atau dia belum betul-betul sakit. Bukan kata kita manusia, binatang pun. Kalau sakit, dia pun hilang selera. Dia pun tak makan. Baik, dalam tempoh kita tak makan kerana hilang selera, kerana sakit. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, la tukrihu mardakum ala ta'ami wasyarab fa inna Allah azza wa jalla yut'imuhum wa yasqihim. Rawahu Tirmizi. Jangan kamu paksa orang sakit
di kalangan kamu makan dan minum. Kerana Allah beri dia makan dan minum. Bila kita sebut kita sakit, tuan-tuan pernah sakit. Apa berlaku? Hilang selera makan. Saya Ustaz tak selera makan. Tapi kenapa masih boleh bertahan? Allah jadikan makanan lain untuk kita makan. Bila kita sakit, tuan-tuan, penghadaman kita lemah. Kalau dipaksa makan, dia akan muntah. Atau bila dipaksa makan, dia akan bertambah darurat ataupun mudarat. Sebab penghadamannya tak berfungsi dengan baik. Maka penyakitnya akan bertambah teruk. Sebab itu Rasulullah menyatakan, jangan paksa orang sakit makan. Tapi tanya dia nak makan apa. Sebab itu sunat. Kita kalau orang sakit, kita tanya nak makan apa. Tanya dia. Sebab dia mungkin ada selera lain. Dia pun sebutlah nak makan sup beluk lah. Dia rasa, mulut dia rasa. Saya rasa macam nak makan kek lah, nak makan itulah. Dia tak akan makan sebagaimana biasa dia makan. Tetapi bila Rasulullah menyatakan, sebab kita ni tuan-tuan, bila orang sakit, kita pun bimbang, dia tak makan. Kita bimbang lah. Anak-anak kita tak makan. Dia dah 2 hari tak makan ni, kita bimbang mati budak ni. Dia tak makan apa ni. Nabi kata jangan bimbang. Allah beri dia makan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang kita makan, ada yang tersimpan dalam hati kita. Tersimpan di mana-mana anggota badan kita. Waktu mana kita tak makan, dia mula keluar benda ni. Tenaga-tenaga yang tersimpan dalam hati kita, tenaga yang tersimpan dalam mana-mana organ kita, dia keluar membentuk makanan. Menjadi kita bertenaga. Allah buktikan, Allah tunjukkan bila mana kita puasa. Tuan-tuan tengok bila puasa. Ya, mula-mula memang lapar. Sebab perut kita ni minta makanan. Kalau tak ada, dia pun bersabar. Maka dia akan mula keluarkan gula yang ada dalam diri kita. Membentuk makanan dan tenaga. Sebab tu bila kita puasa, sampai tengah hari ataupun petang, kita mula rasa okey. Kuat. Bukan kekuatan ni lebih daripada kita makan. Tenaga tu tenaga yang tersimpan tadi jauh lebih bermanfaat pada tenaga kita. Berbanding kalau kita makan, kita lembek, kita penat. Baik, semua hakikat ni supaya kita tahu yang beri makan kita Allah. Baik, kalau kita rasa saya tak pernah faham bagaimana proses dalam perut ataupun sakit, macam mana Allah beri kita makan? Dan Allah beri makan pula dengan pertama kurniaan Allah, yang kedua kemesraan Allah. Macam mana seorang nak tahu Allah beri dia makan? Contoh kalau kita baca satu hadis, cerita Allah beri makan. Kalau tuan-tuan puasa, pernah tak kita puasa, kita tak ingat, lalu kita makan? Kita pun makan. Sabda Nabi SAW, man nasiya wa huwa sa'imun, fa'akala wa syariba, falyutimma sawmahu, fa'innama ata'amahu Allah wa saqah. Siapa yang berpuasa, tiba-tiba dia lupa, kemudian dia pun makan, dia pun minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Sebab apa? Tak sengaja Allah beri dia makan. Tetapi apa maksud Allah beri dia makan di situ? Dia lupa. Lalu biasa orang lupa ni tuan-tuan, kita makan sikit, teringat kita puasa. Tapi ada orang lupa teruk. Dia lupa, dia makan 3 pinggan, dia minum air 4 gelas, baru dia ingat puasa. Ada. Mungkin setengah kita, saya tak ada pengalaman lah lupa puasa ni. Asyik ingat, baru letak kat mulut, ingat. Ada orang saya kata, dia bukan sekadar tak dia makan, dia siap basuh pinggang, puyuk-puyuk. Tengah hari boleh sedar, puasa hari ni. Bayangkan dari pagi sampai tengah hari dia baru sedar. Nabi kata dia diberi makan oleh Allah. Diberi makan oleh Allah Ta'ala, diberi minum oleh Allah Ta'ala. Di sini kita faham apa maksud Allah beri makan dengan kurniaan dan kemesraan. Adapun kurnia Allah, bila Allah beri makan dengan kurniaannya, menjadikan seorang itu tahu ini adalah daripada Allah. Itu kurniaan Allah. Contoh macam mak kita bagi makan, member kita belanja kita makan, kita tahu kawan kita yang belanja. Lalu kalau orang tanya tadi macam mana sarapan, member belanja, kawan belanja. Kita sebut kebaikan dia. Bila Allah nak beri kita rezeki, kita jadi ingat ini kurnia Allah. Dah makan dah, alhamdulillah Allah bagi rezeki tadi. Ini bila Allah nak beri, nak jadikan rezeki tadi kurniaan dia, kita jadi ingat. Yang kedua, menjadikan kita syukur pada Allah. Sikit atau banyak, alhamdulillah.
Sebab tu orang macam ni bila dimakan, sudah makan dia akan sebut Alhamdulillah. Menjadikan makanannya bermanfaat. Dan yang ketiga, tanda ia kurniaan Allah, menjadikan dia akan taat kepada Allah. Sebab itu disebut oleh seorang ulama, bila kita makan makanan haram, kita suka atau kita tak suka, anggota badan kita akan buat maksiat. Akan buat. Dia cuma tunggu tempoh je. Kalau tuan-tuan makan benda haram, seorang makan rasuah sebagai contoh, dia suka ke tak suka, nanti dia akan buat maksiat lain. Dia mesti buat. Dan seorang yang makan makanan yang baik, halal daripada kurnia Allah, dia suka ke tak suka, dia akan buat baik. Sebab tu bila dia makan benda baik atas kurnia Allah, dia cenderung untuk buat baik. Sebab tu bangun subuh senang, bangun tahajud senang. Kenapa? Anggota badan dia seperti berterima kasih kerana dia makan makanan yang baik. Maka sebagai syukur dia, ataupun kalau kita tahu setiap kali seorang makan makanan haram, maka anggota badan akan dibakar dengan api neraka. Maka bila dia makan makanan halal, dia selamat. Sebab itu dia jadi ringan untuk buat kebaikan. Nak tolong orang senang. Dia nak buat ibadat senang. Pendek kata semua senang. Ini kesan. Baik, ini kurnia Allah. Baik, bila Syekh Abdul Qadir menyebut pula, dia makan dengan kemesraan Allah. Apa maksud mesra? Dalam kurnia Allah, saya dah sebut, menjadikan seorang itu ingat Allah, syukur pada Allah dan buat taat. Dan kita tahu ini kurnia Allah pada kita. Tapi macam mana kita makan dan minum dengan kemesraan Allah, menjadikan kita rasa lazat dalam ibadat. Setiap kali kalau kita buat ibadat, kita rasa kemanisan, itulah di kemesraan Allah pada kita. Contoh macam kita sayang seseorang. Bukankah waktu kita bercakap dengan dia lazat? Kita telefon dia lazat. Tak sedar 2 jam, 3 jam. Orang-orang yang kita sayang, orang yang kita muliakan, orang-orang kita respect misalnya, kita sembang dia 5 jam pun tak rasa apa. Kawan saya cerita bila dia lepak sembang kepada ulama. Sembang. Seronok dia teruja jumpa ulama. Dia lepak daripada lepas ceramah pukul 10 macam tu sampai 2 pagi. Saya ni tengok, awak ni tak ngantuk ke? Ni 2 pagi dah, tak apa, saya seronok ni. Banyak dengar cerita, banyak nak tanya. Tentang bagaimana seorang yang dapat kemesraan Allah. Tanda yang pertama, dia rasa manis ibadat. Semayang rasa manis. Ini yang disebut dalam hadis. Zaka ta'mal iman. Dia rasa kemanisan iman. Apakah iman tu ada rasa? Ya, iman ada rasa. Habis iman saya tak rasa, kerana kita belum mesra dengan Allah. Kalau kita buat air tak manis, maknanya gula belum cukup. Saya minum air tak tahu air ni, gula belum cukup. Tambah gula. Sampai kita rasa, oh, manisnya air ni. Seorang bila dia kita namakan makan dan minum daripada kemesraan Allah, berarti dia mula rasa kemanisan dalam ibadat. Itulah dia makan minum yang datang daripada kemesraan Allah. Yang kedua, dia ingin bertemu dengan Allah. Contoh kita duk cakap orang yang kita sayang, mesti kita nak jumpa dia. Maka bila kita nak bertemu dengan Allah, bermulalah perjalanan sebenar kita. Kita selagi mana tak rasa nak jumpa Allah, kita belum buat perjalanan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak musafir, nak pergi satu tempat. Ni tempat ni menarik lah, tuan-tuan nak pergi ni. Lama dah pendang. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi Turki. Dan kita nampak semua benda ni. Lalu apa kita buat? Bila tuan-tuan kenal Turki, sebagai contoh lah Turki, kita buat segala persiapan untuk buat perjalanan. Pasport tengok, barang, bagasi pun kita cek, duit, currency, tukar duit dan sebagainya, jadual perjalanan. Kita mula melakukan perjalanan yang serius. Naik kereta daripada JB, pergi ke KLIA, ataupun pergi ke airport Senai. Senai naik sampai KLIA. Kita memang, otak kita nak travel. Kita jumpa orang ke, kita makan minum ke, tak pernah lagi matlamat kita, saya nak ke Turki. Tuan-tuan jumpa orang, dia ajak makan, jom makan boleh. Nak mana ni? Turki. Jumpa siapa pun tak pernah menghilangkan tujuan dan matlamat kita. Turki. Sampailah kita sampai. Demikian orang mendapat kemesraan Allah, dia nak jumpa Allah. Maka dia bersiap sedia. Kalaupun dia ada urusan dunia, ia tak pernah menjejaskan matlamat dia nak jumpa Allah. Kalaupun dia ada sibuk dengan sahabat dan kawan-kawannya, tidak pernah menjejaskan matlamat dia nak jumpa Allah.
Inilah dia namanya kemesraan. Sebab bila seorang mesra, dia nak jumpa. Kata kita dah mesra bercakap, mesra bersembang, takkan tak nak jumpa. Selama ni duk main chatting je, duk main WeChat je, duk main WhatsApp, rasa nak jumpa orang ni. Selama ni kita dengar je tentang dia, kita nak jumpa dia. Maka bermula perjalanan kita bertemu Allah. Bila kita berjalan nak bertemu dengan Allah, apa yang Allah lakukan kepada kita? Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Maka Allah jadikan semua benda yang berada sekelilingnya, dia kenal itu hak Allah, kepunyaan Allah, kerajaan Allah, kebesaran Allah. Maka semuanya dia nampak, baik langit, baik bumi, dan segala kehebatan-kehebatan yang tercipta ini, semuanya datang daripada Allah. Tiada kuasa lain melainkan Allah. Ketika itu, sifir kehidupannya mula berubah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang boleh memberi melainkan apa yang kau beri. Tidak boleh menghalang apa yang kau nak bagi. Bila engkau nak beri, tak ada orang boleh halang. Bila engkau tak nak bagi, tak ada orang boleh bagi. Dan bila engkau mentakdirkan sesuatu, tidak ada yang mengubah. Walau dia punya harta, walau dia punya pangkat dan jawatan. Kita mula faham hakikat ini. Ini perjalanan kita. Bahkan kalau kita baca dalam surah Syu'ara, bagaimana Ibrahim AS ajar kita. Ini Khalilullah. Khalil, kekasih Allah. Maka seringkali kita disebut tentang Khalilullah, supaya kita bersifat seperti Khalilullah. Allah sebut dalam Quran bagaimana watak Nabi Allah Ibrahim sehingga dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Allah berfirman, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wallazi yumituni thumma yuhyin." Kita ambil sebahagian ayat. Ayatnya panjang, ambil sebahagian ayat 78 sampai 81 dalam surah Syu'ara. Apa kata Allah? Ibrahim berkata, dan dialah Allah yang menjadikan aku, dan dialah yang memberi petunjuk kepada aku. Dialah Allah yang memberi makan kepada aku. Dia juga yang memberi minum pada aku. Dia Allah, bila mana aku sakit, dia menyembuhkannya. Dia Allah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Seorang bila mendapat kemesraan Allah, maka dia akan melihat semuanya mutlak hak Allah. Tentang kalau kita masih melihat usaha kita, ikhtiar kita, pengaruh orang tu, kabel itu, kabel ini, kita belum mengenali Allah dengan kemesraannya. Kita belum. Kita macam pergi satu resort yang indah, cantik. Pergi resort. Katakan kalau kita pergi ke Barakah Hill lah. Ni lawa ni, contohnya. Kita kenal penyambut tetamu dia, kita kenal sekian. Anehnya kita tak kenal tuan ni. Kita puji, walhawan ni semua pekerja je. Anytime pun boleh kena pecat. Kita puji yang ni, kita puji yang ni. Kita lupa empunya asal dia. Kita lupa memuji empunya asal. Yang kalau tidak kerana dia, tak ada benda ni. Sebagai contoh. Sama juga, tuan-tuan puji majikan ni, tuan-tuan puji orang ni, menteri ni, YB ni. Dia lupa semua ini cuma hamba Allah. Semua ni hamba Allah. Kan itu Allah jadikan kematian bagi membuktikan dia hamba Allah. Kenapa Allah jadikan kematian? Banyak hikmah. Antaranya supaya semua orang tahu dia hamba Allah. Kerana itu bila seorang mati, maka dia tidak mahu menunjukkan perbezaan bila dia mati. Akhirnya orang ni sama. Masuk kubur sama. Tak ada beza kita nampak. Watak pun mereka sama, diam, tak cakap apa. Tak ada pun orang mati yang riuh, tak ada. Bising. Saat dia mati pun bising lagi, tak ada. Siapa pun mati, dia mula diam. Seolah kita melihat susuk tubuh yang menerima segala ketentuan Allah. Kalau pemandi mayat datang memandikannya, dia tak pernah bantah apa. Ke kanan, ke kiri, dituang air, kaki sampai kepala. Dia tak pernah cakap apa, dia cuma diam. Kenapa? Itu satu manifestasi dari penyerahan bulat-bulat daripada Allah, bahawa dia hamba Allah. Dan dia pun tak marah pun. Kita bawa dia, kita letak dalam keranda. Selama ni dia cuma bilik dia besar, kita letak dalam keranda sempit. Kita usung, dia pun tak marah kita usung dia. Lalu kita gali lubang, kita letak dia dalam lubang. Dia marah tak? Tak marah.
Kenapa mayat ni semuanya diam? Walaupun dia dulu bapa menteri, walau dia raja, walau dulu dia berkuasa, tapi bila dia mati ditunjukkan apa? Ditunjukkan dia tak ada apa-apa, dia cuma makhluk Allah. Maka dia mula ikut peraturan Allah. Apa dia? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke tanah, digali lubang, diletak, dikebumikan, ditinggalkan. Siapa tu? Hamba Allah. Semua itu hamba Allah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bila benar kemesraan Allah pada kita, kita mula nampak semua ini datang dari Allah. Semua yang kita ada, semuanya pinjaman. Semua yang kita ada, semuanya sementara. Semuanya ujian. Semua yang kita ada bukanlah kekal di tangan kita. Bukan kata benda tu tak kekal. Ni tuan-tuan, daging kita pun tak kekal di tangan kita. Daging pun luruh ni. Tak ada benda pun yang kekal. Ni akan luruh, mata ni akan luruh jatuh. Ini rambut ni akan jatuh satu persatu. Kenapa bukan milik kita? Sebab selagi mana duduk kat kita, kita dakwa ni hak kita, hak kita. Bukan. Kamu itu hak Allah. Kadang-kadang belum mati lagi tuan-tuan, rambut kita jatuh gugur sampai botak. Gigi kita gugur sampai bukan sekadar rongak, habis tak ada. Kekuatan kita mula gugur macam baby, lemah. Baby lagi kuat. Baby boleh juga menjerit, kita dah tak boleh jerit dah. Slow dah suara kita. Lihat Allah tanggalkan. Kenapa? Supaya kita sedar ini bukan hak kita. Jangan kata mati ni waktu hidup ni. Kita mula berkedut kulit, mula beruban rambut, kita nak atau tak nak dia beruban. Sebab dia bukan milik kita. Sakit badan kita, walaupun kita cuba makan vitamin, suplemen, ini tubuh milik Allah. Akhir sakit juga. Last kali nak tunjuk, kita pun mati. Sebab itu orang yang ma'rifatullah ini, dia melihat semuanya datang dari Allah. Yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah, yang mengangkat seorang Allah, yang menjatuhkan seorang Allah, yang bagi rezeki Allah, yang mengambil kembali rezeki Allah. Sebab itu tuan-tuan, walaupun manusia cuba mewujudkan hak sesuatu dengan menyatakan ini cerdik, ini berkuasa, ini keturunan bagus, semuanya itu akhirnya tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Kalau dia kata dia cerdik, sebab itu dia dapat duit banyak, dia cerdik, Allah pun tunjuk hari kebodohan dia. Dia jatuh, dia bankrupt, dia muflis. Selepas cerdik, dia bodoh. Kalau kata dia gagah, dia pendekar, akhirnya Allah tunjuk kelemahan dia, sehingga dia perlu dipapah oleh orang, sehingga dia perlu didukung oleh orang, sehingga dia tak mampu berjalan. Atau mana kita? Sebab itu Syekh menyebut, bila seorang itu ditahu mengenali Allah dengan kurniaan dan kemesraannya, ketika itu dia tahu tidak boleh memberi, tidak boleh menahan pemberian melainkan Allah. Kata kalau Allah nak beri kita rezeki, maka Allah beri. Walau kita duduk dalam hutan, walau duduk di tengah padang pasir, ada rezeki, ya ada rezeki. Pernah satu ketika Nabi Allah Musa AS dalam perjalanan munajat dia menuju ke Tur Saina, tiba-tiba dia bertemu seorang lelaki yang tangannya dipotong, kakinya dipotong, tapi dia masih hidup. Lalu Musa pun terkejut tengok orang ni. Musa kata, siapa kamu? Kata orang ni, saya ni pedagang. Saya dirompak di tengah jalan. Maka dia bunuh semua orang saya. Manakala saya dipotong tangan, dipotong kaki, dicampak di sini. Habis macam mana kamu hidup? Dia kata setiap hari ada burung yang membawa air pada saya. Dan ada semut yang bergerak membawa makanan pada saya. Semut tu ikut pikul makanan dan dapat makan. Ini burung cedok air dengan paruh, bagi dia minum. Kenapa? Kerana dia belum mati. Ya, bagaimana Allah bagi rezeki? Ya, persoalan yang paling kita fikir rezeki. Walaupun sebenarnya rezeki ni lah kecil daripada perkara yang lain. Kita cerita bab duit, makan, minum, kekayaan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis yang panjang. Rasulullah menyatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab.
Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah fa inna Allah Ta'ala la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Rawahul Baihaqi. Maksudnya, kata Rasulullah, tak ada sesuatu pun yang membawa kamu ke arah syurga melainkan aku suruh. Maknanya supaya kita faham, apa pun yang Nabi suruh tu ke syurga. Dan tiada sesuatu pun yang mendekatkan kamu pada neraka melainkan aku larang kamu. Jadi kita tahu perintah Allah sebab nak suruh kita masuk syurga. Larangan Allah supaya kita jangan dekat dengan neraka. Semua larangan Allah bila kita tak buat, menjauhkan kita dari neraka. Kemudian kata Rasulullah, Jibril dibisik kat aku. Dia beritahu aku sesuatu. Dia kata apa? Dia kata satu jiwa tidak akan mati sehingga Allah sempurnakan rezekinya. Kerana itu takutlah Allah dan carilah rezeki dengan cara baik. Jangan kamu melihat lambatnya rezeki tadi, lalu kamu terburu-buru cuba mendapatkannya dengan melakukan maksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa rezeki itu lambat. Ada orang yang rezeki anaknya lambat, dia pun menggunakan cara maksiat untuk dapat anak. Maka tak boleh. Ada orang yang rezeki bersifat hartanya lambat dapat, dia pun mencuri, merompak untuk cepat. Jangan. Nabi dah kata, la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sebab rezeki itu datang lambat. Rezeki itu akan datang, cuma dia ada tempoh dia lah. Jangan sebab rezeki itu lambat, lalu kamu cuba cari dengan melakukan maksiat pada Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak dapat dihampiri melainkan dengan mentaatinya. Sebab tujuan rezeki ni kita nak dekat dengan Allah, bukan tujuan rezeki nak makan minum. Itu salah satu daripada keperluan jasmani kita. Realiti sebenar untuk kita dekat dengan Allah. Jadi bila kita mengetahui rezeki ni tuan-tuan sekalian, Allah akan sempurnakan. Belum kita mati, kita akan disempurnakan rezeki. Bila kita cerita ada seorang yang dipotong tangan kaki, sebab rezekinya belum sempurna, Allah sempurnakan. Walau dengan cara yang bagaimana pun. Kadang-kadang kita nampak cara kita suap. Kadang-kadang rezeki sempurna, orang suap kita. Kadang-kadang kita jaga orang sakit ni, kita pun suap makanan dia. Hari tu dia makan selera. Ada hari kita cuba suap, dia tak nak makan dah. Akhirnya dia mati. Ya Allah sempurnakan rezeki melalui cara ada orang suap. Ada dengan cara doktor ni injek masuk air, biar dia bertahan hidup. Itu rezeki dia. Hari ni 1 botol, 2 botol, 3 botol. Last sekali air tak nak masuk dah. Maka rezekinya sudah sempurna. Macam-macam cara Allah sempurnakan rezeki kita. Macam-macam cara. Supaya kita tahu Allah itu luas kurnianya. Nak tahu luas tak luas kurnia Allah Ta'ala, lihat. Cara dapat rezeki ada 1,000,001 jenis jalan. Sebab tu kalau orang kata saya tak dapat duit lah, saya tak ada duit. Sebab dia cuma guna satu jalan. Banyak jalan Allah bagi. Kata jalan untuk dapat rezeki terlalu banyak. Cuma kita ni malas, atau kita ni jenis orang lemah semangat. Kau nampak jalan ni tak jadi, dah tak ada dah rezeki saya habis. Tak ada. Lagi mana kamu hidup, rezeki kamu tak habis. Jalan ni banyak. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, famshu fi manakibiha. Bergerak seluruh pelosok muka bumi ini ada rezeki Allah. Kadang-kadang kita sayang nak tinggal kampung. Cuba tinggal. Dapat. Kadang-kadang kita sayang nak tinggal kebiasaan kita. Kebiasaan kita memang suka kerja ni je, kerja lain tak boleh. Saya suka kerja ni Ustaz. Kerja apa? Panjat kelapa. Kalau tak ada kelapa, tak ada kerja lah, saya nganggur. Panjatlah durian pula. Panjatlah buah semeta pula. Panjatlah itu, banyak boleh buat. Tak, dia memang jadi panjat kelapa, tak ada kelapa, tak ada kerja. Dia jadi macam monyet je dia. Dah cuti Ustaz. Sebab apa? Kelapa dah tak ada sekarang. Habis buat apa? Gulung daun rokok isap lah. Kita lihat, dia sebenarnya rezeki Allah ini banyak. Bumi ni, tanah ni tuan-tuan, dia boleh tumbuh semua pokok. Takkanlah kalau tak jadi rock melon, tak ada buah lain dah nak tanam. Ada buah lain pula, tanam buah ni, tanam buah ni. Kalau agak-agak tak laku, buat tanah kubur. Jual tanah kubur. Maksudnya ada. Sebab tu Allah kata ajmilu fit talaq. Perelokkan cara kamu dapat rezeki tadi. Di antara makna ajmilu bukan sekadar makna taat pada Allah dan cari rezeki, perbagaikan cara. Tentang macam mana kita nak suruh lawa satu benda, perbagaikan warna. Dia pun jadi lawa.
Tuan-tuan kalau buat kek satu warna je, warna kuning bata je, tak lawa. Kita boleh letak warna tu, warna ni, dah macam lebih pada pelangi lagi. Nampak lawa. Rezeki ni sebenarnya, kalau pelbagai dia lawa. Sebab tu tuan-tuan tengok mana pun orang kaya, dia mesti rezeki ni pelbagai. Ada belaka. Jual ni jual-jual, semua jual. Ya, itulah dia rezeki. Ajmilu fit talak. Kenapa kita nak buat belaka? Supaya kita tahu rezeki ni bukan satu arah dia. Kalau orang nak fikir satu arah dia, akhir dia pun give up. Give up. Sebab dia pandai yang ni je. Dia pandai ke laut. Tiba dia kata ikan dah tak ada kat laut sah, atau tak boleh ke laut, tak boleh buat itu. Dia pun rasa macam tak ada rezeki. Rezeki banyak. Sebab itu Nabi kata, ajmilu fit talak. Perbagaikan dalam mencari rezeki. Kamu akan nampak. Jumpa. Banyak rupanya. Kalau tuan-tuan pergi kat negara yang agak miskin lah. Paling miskin Afrika. Tentang Afrika ni dulu orang cerita miskin. Hari ni mengikut laporan yang dibuat, laporan ekonomi, mereka sedang menjadi negara yang membangun. Mereka akan menjadi maju pada negara lain. Ini di Afrika. Kalau kita pergi ke Afrika ni, sebagai contoh, saya tak pergilah dengan badang saya pergi dengan ilmu saya. Saya baca cerita Afrika. Macam mana cari sumber rezeki dia? Sebab kadang-kadang dia ambil, dia buat cookies atau dia buat biskut. Dia ambil tanah liat tu, dia gaul-gaul buat biskut. Bayangkan dia buat biskut. Dia adun dengan air sekian-sekian, dia jemur kemudian dia pun goreng dan sebagainya. Pun makan. Boleh makan. Rezeki dia. Semua sumber dia boleh jadikan rezeki. Dia ada satu tempat di Afrika. Macam mana dia tak ada gas macam kita. Ni kumbahan najis tu tuan-tuan, dia proses, keluar gas. Dia pun jadikan sebagai dapur-dapur rumah masing-masing. Yang penting ada api. Api dari mana itu hal lain. Daripada najis-najis tadi, dia keluarkan gas yang boleh menghidupkan api. Sebab tu bahaya tuan, kalau kita kentuk depan orang ni boleh berapi. Sebab itu sumber gas yang dikeluarkan. Jadi bila kita tengok, dia buat di sebuah negara Afrika, dia buat satu sistem dan dibekalkan api percuma ini ke rumah-rumah orang ni. Mereka pun boleh masak. Aneh, ajaib, satu teknologi. Yang kita hari ni kalau tak ada gas, kenapa tak masak? Tak ada gas. Tak ada gas. Macam dah tak ada cara lain sebab kita tak susah. Maka kita pun senang beri alasan. Orang kalau susah, dia payah beri alasan. Dia akan struggle. Sebab tu dalam Islam suruh kita mujahadah. Supaya kita tak senang beri alasan. Alasan ni tak susah nak bagi. Senang je. Kalau sebut alasan, kenapa tak bangun subuh? 1000 saya boleh buat alasan. 1000 pula kenapa? Saya tak bangun subuh sebab saya sakit. Sebab banyak lah. Sebab yang elok boleh, sebab tak elok pun boleh. Kita boleh kata. Kita boleh sebut. Kita boleh nyatakan. Tapi orang yang bermujahadah, dia ada satu sifat yang baik. Dia tak akan beri alasan. Tapi dia cari jalan. Jadi saya kata Afrika ni sebagai satu negara yang tak ada alasan. Tapi mereka cari jalan. Susah macam tu, susah macam ni. Mereka boleh hidup, survive. Dan kadar kelahiran di Afrika meningkat lebih pada negara Asia yang kaya raya. Contoh China mula kadar kelahiran rendah. Singapura pun rendah. Kadar kelahiran Malaysia pun makin rendah. Kenapa rendah? Sebab mereka takut rezeki. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Memang saat nanti anak 2 macam maintenance tinggi lah. Orang Afrika anak 10 relax je. Dia orang tak ada maintenance ke tuan-tuan? Ada maintenance. Kita ada setengah orang bila saya jumpa. Dia tanya saya anak berapa. Saya sebutlah anak saya berapa. Dia kata pun ramai anak awak. Okeylah ramailah anak. Saya tanya awak ada berapa? Saya 2 anak. Tu pun ramai dia kata. Kenapa? Masuk college, duit semua. Dia tu tokeh. Kalau dia macam saya bukan tokeh, tak apa. Dia tu tokeh. Jadi kalau nak estimate barang dia dalam kedai dah jutawan dia. Tapi dia macam takut. Anak nak college nak duit. Nanti masuk universiti nak duit. So, saya tak nak beranak ramai. Tetapi itu yang berlaku di banyak negara maju. Mereka fikir duit. Walau mereka income besar. Afrika income kecil je. Tapi anak ramai. Kenapa tuan-tuan sekalian? Manusia yang takut, padahal dia ni ada ilmu, belajar universiti. Di situ kita lihat yang memberi rezeki antara cara Allah beri rezeki kepada manusia, Allah tenangkan hatinya bahawa rezeki itu banyak, walaupun dia dapat sikit. Dan bila Allah tak nak sekat rezeki seorang, walau dia dapat banyak, dia rasa sikit. Sebenarnya itu sekatan Allah.
Yang saya kata dia duit banyak tapi tak berani anak ramai. Dia rasa macam tak cukup. Dia dah simpang banyak, dia tak berani derma. Sebab dia rasa macam tak cukup. Ada orang tuan-tuan duit pun tak simpan, tapi kalau suruh derma, dia derma lagi. Ada orang duit yang simpan dah banyak, tapi suruh derma takut nanti habis. Kenapa? Kerana Allah fakirkan dia. Yang ni Allah kayakan dia. Sebab tu kaya sebenarnya ialah kaya dengan kurniaan Allah. Saya baca ada satu kisah, ada orang kafir ni, tuan-tuan. Dia ni desperate, dah bercerai dengan lelaki dia, dia pun lari ke Indonesia. Lari. Dia cerita nangis-nangis tentang bagusnya Indonesia ni. Dia jumpa rakyat yang tak kaya, tapi mereka gembira. Ajak dia duduk makan sekali. Padahal dia duduk di negara sana, kaya, mewah, makan macam-macam. Tapi tengok orang ni, hidup sederhana, miskin, bukanlah orang kaya. Dia ni biasa-biasa, tapi ajak dia makan sekali. Ajak dia tetamu. Aneh dia kata orang ni. Ini dia orang Islam. Ada seorang kafir, dia pergi dia melancong negara-negara. Dia antara yang paling banyak melancong di negara-negara dalam dunia. Dia seorang Yahudi. Dia melancong, tapi dia cenderung pada Islam. Dia cerita, saya melancong, saya antara negara yang paling saya suka pergi Yaman, Pakistan. Negara yang disebut kemundur-mundur ni. Dia ni Yahudi Amerika. Tapi dia kata, apa yang seronok? Saya pergi, orangnya ramah, orangnya baik. Dia boleh ajak saya makan, walaupun dia bukanlah orang kaya. Dia orang datang rumah makan. Makan. Ada seorang lagi, saya lupa mungkin dia berjemaah, seorang perempuan. Yang dia juga desperate akan masuk Islam. Dia kata dia pergi Pakistan. Orang kata Pakistan negara ganah, jahat. Ini negara Taliban lah benda. Dia pergi naik motor besar jalan. Akhirnya motor dia rosak, dia jatuh. Ni geng-geng ni tolong dia. Ni muslimat Pakistan datang, ajak dia makan, bermesra. Sehingga dia rasa seronok dan dia memeluk Islam di sana. So ini dia golongan yang Allah kayakan dia. Sebab tu kaya ni bukanlah cerita orang yang ada aset bilion, bukan. Inilah kaya jiwa. Ini disebut dalam hadis. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya sebenar banyak harta benda, kaya sebenar kaya jiwa. Oleh sebab orang ni yang kaya jiwa kerana dia melihat semuanya ini adalah urusan Allah. Allah bagi rezeki, Allah suruh kita kongsi. Allah bagi rezeki tak apa, hari ni mungkin tak ada, esok nanti Allah akan bagi lagi. Sifat ini yang kita dididik, diajar, diakidahkan. Kerana itu Allah Ta'ala akan terus menguji kita. Namun selagi mana ada keyakinan, maka kita akan berjaya dalam ujian. Sehingga kita nampak, tuan-tuan, semua langit, bumi, kerajaan ini milik Allah. Dan kita tak nampak ada pun tangan-tangan kuasa manusia. Kita pun sedar tak apa, kalau Allah tak izin tak jadi. Senang. Kita tahu. Orang kata dia gagah, dia kuat, dia merancang itu dan ini. Kalau Allah tak izin tak jadi. Allah wallahu muhinu kaidihin. Allah akan melemahkan segala perancangan mereka. Dia rancang macam mana pun tak jadi. Ni ahli sihir, Tok Bomo ugup kita. Kau ni dah, kita kadang-kadang dulu jadi pelanggang Tok Bomo. Ada seorang hamba Allah tu, dia pelanggang Tok Bomo. Bila dia nak berhenti jadi pelanggan Tok Bomo ugup dia. Awak kalau tak langgan lagi saya akan begini. Dia pun mesej saya. Saya kata bayar berapa Tok Bomo? Dia kata bayar 1,000 juga. Beribu bayar. Untuk apa? Untuk bisnes lah, orang bisnes. Bisnes. Dia ugup macam mana? Ugup macam ni. Kalau tak buat nanti begini. Saya teryakin pada Allah. Yang jaga kita Allah. Dia nak berhenti, dia tak nak. Sebab dulu bukan dia kata suami dia. Sekarang dia tak nak. Dia dah take over, dia nak jaga elok-elok benda ni. Kata ni Tok Bomo ugup ni. Saya kata satu je. Betul-betul Tok Bomo semua berlaku dengan izin Allah, bukan dengan izin awak. Saya ingat ada di Mesir dulu. Ada seorang ustaz tu, dia suka ceramah kondeng Tok Bomo. Tok Bomo ni marah dia. Bila dia kuliah je, mesti Tok Bomo kena. Dia lah Tok Bomo buat khurafat. Tok Bomo pun ugut dia. Ustaz ni ustaz bujang. Tok Bomo kata, aku nanti, bila dia kahwin, aku akan buat dia macam-macam. Malam perkahwinan dia. Tuan-tuan, kita kan malam perkahwinan ni malam penting. Penting sangat-sangat. Ustaz ni takut juga dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak kondeng-kondeng orang, kita pun boleh cukup kuat, bayar juga. Oleh kerana dia takut, dia pun jumpa dengan seorang ulama pakar dalam bidang jin, namanya Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Saya pernah ajar kitab tu pada tuan-tuan.
kitab Wiqayatul Insan minal Jin Wasyayatin satu, dan kitab As-Sarimul Battar. Ini pernah saya ajar dalam kelas mengenali jin. Dia pun jumpa dengan Abdul Wahid Salam Bali. Dan Salam Bali kata, jangan bimbang, Ustaz ni memang Ustaz. Ustaz pergi jumpa dia, Ustaz sound kuat-kuat. Pergi jumpa dia kedai kopi kat mana-mana. Kata dia, saya akan kahwin sekian hari bulan, pukul sekian-sekian. Dan saya nak tengok apa yang boleh buat, awak buat. Cabar dia. Oh, lagi takut dia nak cabar macam tu. Dia buat macam tu. Sebab mereka ni lemah bila dicabar. Siap beritahu, saya kahwin, contohlah, malam Rabu 9 malam. Jadi saya nak tunggu 9 malam, jin awak datang. Jin pun tak pancua, tuan-tuan. Jin ni kalau sebut waktu, dia pun orang lemah. Sebab dia tak pancua. Sebab tu kalau kita tengok kita ni kurang pancua, sebab kita kena jin lah tu. Tak pancua. Sebab jin memang kerja dia tak pancua, dia tak akan tepat. Tu Tok Bomo kena berapi kemenyang lama. Lambat dia orang tidur lagi jin. Nak boleh panggil tu. Banyak kerja, masuk bilik air, buasir lagi jin. Lepas tu jin ni panggil tak datang tu. Jadi dia cabar bawa pukul sekian-sekian. Maka dia pun tunggu, dia kahwin macam biasa. Sebab dia cabar, orang lain semua dengar. Jadi orang pun nak tengok, jadi tak jadi. Akhirnya tak jadi. Tok Bomo tu tak berani. Sebab dia takut tak berkesan pada waktu itu, maka jatuh reputasi dia. Sebab dia ugut umum. Yang ni pun cabar dia waktu tepat. Macam kita lah, kalau ada orang samsing-samsing ni misalnya. Nanti aku belasah. Kita pun sebut dia, boleh? Aku tunggu kau 9 pagi tempat ni. Aku tunggu. Kau tak datang, kau penakut. Tak datang, memang penakut. Kadang-kadang bila kita beri satu waktu pada orang tertentu, kita cabar dia, dia tak berani, kita tahu dia penakut rupanya. Sebab antara orang berani, dia pancua. Siapa pun tuan-tuan nak tengok watak seorang berani, dia memang pancua. Kalau tuan-tuan jumpa orang pancua, dia memang berani. Tapi dia lambat, dia tak berani. Tuan-tuan, okey, jumpa pukul 5 petang. Pukul 10 malam dia datang, penakut. Kalau kita kata, awak jumpa saya 5 petang, 4:30 dia datang, memang dia berani. Kadang-kadang watak tu, tuan-tuan, kita boleh kenal dengan cara lain. Orang berani tak boleh nak sebut, saya berani lah. Kalau awak janji pukul 5 petang, datang pukul 7, jangan kata awak berani lah, awak penakut. Yang berani sifat dia mesti pancua. Sebab dia dah cabar diri dia. Dia upgrade ataupun dia macam berlawan dengan diri dia. Jadi di sini kita lihat bagaimana bila kita sebut mudarat dan manfaat datang dari Allah, bukan daripada makhluk. Lepas tu kadang-kadang bila makhluk mendakwa, saya boleh jadikan awak susah, kita pun cabar, baik, awak susahkan saya sekarang? Saya nak tengok saya susah tak? Yang senangkan saya Allah, bukan awak. Lepas tu bila kita cabar macam tu, semua manusia akan lemah. Tapi kita cabar dia dengan nama Allah. Bukan kita cabar kosong macam tu, dengan nama Allah. Kalau kata, saya boleh jadikan awak, saya boleh matikan awak. Awak matikan saya sekarang? Yang matikan saya cuma Allah, bukan awak. Dan inilah keberanian, ini akidah. Dan inilah perjalanan sufi menjadikan kita nampak semuanya dengan izin Allah. Semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat daripada Allah. Semua yang kita ada hari ini, yang kita dapat hari ini daripada kurnia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian kurnia Allah yang Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hijab untuk kita lihat semua ini kurniaan Allah, untuk terus kita merasakan perhambaan kita pada Allah, mentaatinya pada setiap ketika, setiap waktu, sehingga kita bertemu dengan Allah dan keadaan kita diredai dan diampuni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.